Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tingkatan 3 SMK Kuban Krian 3. Untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan pada pagi ini, kita akan belajar unit keempat iaitu permainan kategori jaring. Kita akan belajar sukan tenis. Kamu semua boleh buka buku teks muka surat 60. Buku teks Pendidikan Jasmani tingkatan 3 muka surat 60. Okey, sebelum kita uh, pergi lebih lanjut, um, pastikan kamu sediakan satu buku tulis dan juga pen ataupun pensel untuk mencatat nota tentang pengajaran kita pada pagi ini. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan tentang tenis. Okey. Pertama sekali, tenis ni adalah satu permainan kategori jaring yang berkaitan dengan acara perseorangan ataupun beregu. Maksudnya dalam sukan kategori jaring ni, itu sukan tenis, dia ada dua kategori di mana ada kategori single iaitu perseorangan ataupun kategori double ataupun dalam bahasa Melayu adalah beregu. Dalam sukan tenis ni dia ada pelbagai kemahiran. Antara kemahirannya adalah kemahiran servis, memukul, volley, lob dan smash. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 kemahiran asas dalam sukan tenis ni. Jadi, seterusnya permainan ini mempunyai satu sistem kiraan mata yang unik. Sistem kiraan mata ni dalam sukan tenis saja ada contoh ataupun cara kiraan seperti ini. Macam setiap sukan ada cara kiraan yang tersendirilah. Jadi untuk tenis ni kiraan mata dalam sesuatu set ni adalah bermula daripada love, kemudian 15, 30, 40 dan game. Game tu maksudnya dia dah menang untuk satu set tu lah. Maksudnya mata pengakhiran untuk setiap set. Dan biasanya satu set ni terdiri daripada 6 game. Dan untuk memulangi sesuatu perlawanan tersebut, seseorang pemain ni dia memerlukan kemenangan 2 daripada 3 set ataupun 3 daripada 5 set. Dan jumlah set tu bergantung kepada pihak penganjur lah. Jadi maksudnya kalau penganjur perlawanan tersebut menganjurkan 3 set untuk satu perlawanan, maksudnya seorang pemain tu harus memenangi 2 daripada 3 set tersebut untuk memenangi perlawanan tersebut. Jadi untuk satu set biasanya terdiri daripada 6 game. Maksudnya daripada jumlah kiraan mata tadi, dia kena dapatkan game ni sebanyak 6 kali untuk satu set tu. Faham ke situ? Seterusnya masih lagi dalam pengenalan, kita fahami ataupun kenali gelanggang gelanggang tenis sebenar dan juga alat-alat yang diperlukan dalam permainan tenis. Pertama sekali kita kenali gelanggang tenis dahulu, di mana gelanggang tenis ni dia mempunyai dua belah ataupun dua side. Satu side untuk satu tim ataupun satu orang. Kalau seorang, kalau single seorang lah satu side. Kalau double dua orang dalam satu side ni. Untuk net ataupun jaringnya, ia berukuran ketinggian 0.91 meter dan untuk jarak daripada satu penjuru ni hingga ke hujung penjuru ni adalah sejauh 23.77 meter. Dan ini adalah garisan tengah servis. Dan tepi ni adalah line ataupun garisan tepi untuk perseorangan.
Kalau untuk sampai ujung ni, sampai ke tepi ni adalah untuk beregu. Jadi beza untuk single ni dia kecil sikit, iaitu garisan yang dalam. Dan kalau untuk double dia besar sikit. Dia guna garisan yang luar sekali. Dan untuk belakang sama je. Untuk single ataupun double, uh, dua-dua menggunakan garisan yang belakang ni sebagai kalau lebih tu out lah maksudnya. Okay, ni adalah tanda tengah. Dan yang ni panjang ni adalah garisan servis. Ni ditulis garisan servis. Maksudnya kalau servis dia kena masuk dalam salah satu petak ni lah. Okay. Dan seterusnya alat untuk permainan tenis ni mempunyai dua alat yang basic, iaitu yang wajib, maksudnya wajib ada dalam permainan tenis ni. Jadi maksudnya yang pertama adalah raket tenis dan yang kedua adalah bola tenis. Dan biasanya dalam syarat-syarat satu pertandingan tenis ni, pemain tu seharusnya diwajibkan ni lah pakai kasut dan aksesori yang lain tu seperti macam dia kadang-kadang kita tengok pemain tenis ni dia pakai armband kan. Armband tu untuk biasanya dia nak kuatkan ataupun dia nak cover pergelangan tangan dia. Kadang-kadang dia buat lap peluh. Kalau kita tengok kadang-kadang dia pegang tu lap peluh. Apa ni? Kadang-kadang dia pakai headband. Macam-macam lah. Tu aksesori tambahan lah. Tu bergantung kepada pemain tu sendiri. Kalau nak pakai, pakai. Jadi yang diwajibkan adalah raket tenis, bola tenis dan juga kasut lah. Satu lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran memukul. Okey. Kemahiran memukul ni dia ada dua, iaitu pukulan pepat dan juga pukulan kilas. Di mana dua kemahiran ini adalah kemahiran asas lah dalam permainan tenis ni. Jadi biasanya dalam permainan tenis ni pemain akan sentiasa menggunakan dua pukulan ini, iaitu pukulan pepat dan juga kilas. Okay, pepak ni maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris ni dia panggil pukulan forehand. Maksudnya pukulan ni lah hadapan. Hadapan. Kalau kilas ni dia panggil backhand, dia guna belakang. Biasa tengok kan dalam sukan tenis, pingpong pun ada. Dia panggil pepak dan juga kilas ni. Macam tu lah. Pepak tu forehand, pukulan hadapan, sisi hadapan. Kalau kilas adalah backhand, dia guna belakang. Okey. Seseorang pemain yang bertangan dominan kanan. Okey, ni kalau dominan kanan, dia akan melangkah ke kiri dan memukul bola pada sebelah kanan badan. Manakala pemain yang bertangan dominan kiri melakukan sebaliknya. Okey. Kalau kita tengok dalam contoh gambar ni. Okey, contoh ni menunjukkan pemain ni merupakan pemain yang bertangan dominan kanan. Kita tengok dia pegang raket tangan kanan. Okey, jadi dia akan melangkah ke kiri dan memukul bola pada sebelah kanan. Ini adalah pukulan forehand. Maksudnya kalau dia dominan kanan, dia akan pukul dengan menggunakan menggunakan badan sebelah kanannya. Jadi ini adalah forehand. Dia dalam keadaan ready. Kemudian apabila bola tu datang, ditarik untuk mengambil, dia bagi mengambil lajak lah, mengambil lajak untuk memukul. Apabila bola tu sampai, dipukul, kemudian dipanggil ni fasa lah, fasa lajak ataupun dipanggil dalam bahasa Inggerisnya follow through lah. Dipanggil maksudnya bila kita pukul tu, takkan tangan kita berhenti dekat kita pukul tu je kan. Jadi kita akan panggil follow through tu. Kita akan lajak tangan kita. Okay. Seterusnya ni untuk pukulan tepat. Seterusnya untuk ni kita tengok contoh video dulu untuk pukulan tepat ni. Ini contoh wrong dia kata tadi. Wrong. Yang ni right. Maksudnya wrong tu salah. Dan right ni yang betul. Okay, kita ulang balik Tengok apa yang salah. Forehand
Okey, dia cakap kat situ, kalau untuk wrong, dia menggunakan, dipanggil, dia cakap tadi shorthand ataupun dalam bahasa Melayunya, ditarik tu, lajak tu, dia mengambil jarak yang sedikit saja, short saja, pendek je. Jadi untuk ni untuk contoh wrong yang salah, dan yang betul kita tengok ni contoh yang betul. Sebab dia tarik tangan tu lebih panjang daripada tadi. Maksudnya tindakan yang salah untuk melakukan pukulan pepak ni adalah dia mengambil lajak tu sedikit saja, pendek saja dia tarik tu. Jadi di sini sebenarnya tak adalah salah dari segi peraturan ataupun undang-undang, tapi dari segi kita nak ambil tenaga ataupun kekuatan untuk memukul tu kurang di situ. Jadi kalau kita melakukan teknik yang salah ni, kemungkinan dia boleh menyebabkan bola tu tak masuk ke gelanggang lawan ataupun tidak melepasi net, ataupun pukulan tu slow, di mana pihak lawan tu mudah untuk membalas pukulan kita tu. Jadi untuk teknik yang betul, kita perlu ambil lajak yang lebih panjang lagi. Okey, kita tengok tangan dia. Tu tengok. Sampai ke atas dia ambil lajak tu. Okey, faham Okey, seterusnya um, kita pergi kepada pukulan kilas pula. Okey. Pukulan kilas ni dilakukan dari sisi bertentangan dengan kemahiran pukulan pepat. Maksudnya kalau pukulan pepat tu didominan kanan, dia akan ambil dia akan melangkah ke kiri dan dia akan pukul dengan menggunakan badan kanan juga. Tu untuk dominan kanan. Kalau kilas pula, dia akan badan dia akan melangkah ke kanan dan seterusnya dia akan memukul dengan bahagian badan yang kiri, tapi tangan menggunakan tangan kanan. Dia akan melakukan backhand. Okey, faham Jadi kedua-dua jenis kemahiran ni biasanya digunakan untuk pukulan rally. Okey, maksud pukulan rally ni adalah pukulan rally ni adalah kita pemain tu dia berbalas pukulan dengan pihak lawannya. Tu masuk rally tu. Maksudnya dia balas, pihak lawan tu balas, dia balas tu maksudnya rally. Jadi untuk ni dia kata kamera ini biasanya digunakan untuk pukulan rally dari garisan belakang gelanggang yang bertujuan untuk mematikan langkah pihak lawan dan mengutip mata kemenangan. Jadi kemahiran pukulan ni digunakan untuk mematikan langkah pihak lawan dan mengutip mata kemenangan. Maksudnya dengan kemahiran pukulan ni jugalah kita akan lose point ataupun get point. Maksudnya kita akan di mana kalau lose point tu kita yang mati langkah apabila pihak lawan tu melakukan pukulan rally kepada kita. Dan kalau kita get point tu maksudnya kita pukul sama ada kilas ataupun pupat, dan apabila pihak lawan tu mati langkah, dia tak dapat membalas pukulan kita tu, di situlah kita akan dapat mata untuk game tersebut. Okey, faham untuk kemahiran memukul ni. Okey, seterusnya ni contoh video untuk kemahiran pukulan kilas pula backhand. Okey, tengok contoh. Okey, dia kata step yang pertama ready dalam keadaan badan macam ni. Okey, yang kedua ready dengan pegangan raket. Nampak dia ready dengan pegangan raket. Yang ketiga pukul apabila bola dah sampai. Okey, dia tu dia kata pertama get ready dengan badan kita, kemudian ready dengan raket, pegangan raket tu. Kemudian bila bola dah sampai, pukul, dan yang keempat dia melakukan follow through. Maksudnya fasa lajak tadi, nampak tangan dia akan, bila dia pukul dia akan lajak tangan tu.
Okay, ni contoh lakukan backhand ataupun pukulan kilas. Okay, sekejap Okay, nampak? Dia menggunakan dua-dua belah tangan. Ni dia guna tangan belah kiri untuk melakukan backhand. Kemudian tukar tangan, lakukan backhand pula dengan tangan kanan. Okay, nampak contoh backhand ataupun pukulan kilas. Okey, untuk kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran servis. Kemahiran servis ni adalah permulaan permainan tenis yang perlu dikuasai dengan baik oleh setiap pemain. Jadi servis ni adalah aksi ataupun satu tindakan yang paling awal sekali dalam setiap permulaan permainan tenis. Okey, pemain yang melakukan aksi ini dipanggil sebagai server dan pemain yang berada di bahagian gelanggang bertentangan dipanggil sebagai receiver. Jadi, kalau contoh cikgu memegang bola, cikgu akan melakukan serve untuk pihak lawan. Jadi, cikgu ni dipanggil sebagai server dan pihak lawan cikgu tu akan dipanggil sebagai receiver. Okey. Servis yang baik boleh dilakukan dengan posisi pemain, genggaman raket dan lambungan bola yang betul. Jadi untuk melakukan teknik kemahiran servis ni dengan baik ataupun bagi bola tu betul-betul masuk dalam gelanggang lawan untuk mendapatkan point. Jadi yang pertama adalah posisi pemain. Jadi untuk melakukan servis ni, posisi juga memainkan peranan yang penting. Yang kedua adalah genggaman raket. Jadi genggaman raket ni kita perlu pegang pada grip yang betul, pegang dengan kuat dan seterusnya lambungan bola. Lambungan bola tu perlulah straight dengan badan, tak boleh baling ke belakang ataupun terlalu ke depan. Kalau tak, kita akan hilang daya ataupun imbangan badan untuk melakukan servis ni. Jadi kita tengok kat sini. Mula sekali dia ready. Kemudian dia ready untuk baling bola. Okay, apabila dia baling ni, dia akan fokus tengok bola tu straight ataupun tak dengan badan dia. Kemudian apabila sini ni kita perlukan timing yang betul. Apabila bola tu sampai ke atas, kita akan melakukan pukulan ataupun melakukan servis dengan baik. Dan ni adalah fasa lajak ataupun follow through. Okay, ni contoh untuk melakukan servis. Nampak Yang mula ni dia ready. Kemudian dia baling bola, nampak? Dia tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu ke depan. Kalau dia terlalu ke depan, dia perlu mengejar bola tu. Dan kalau ke belakang, dia perlu mengundurkan badannya. Faham Jadi perlu straight dengan badan. Kemudian dia pukul dan lajak. Nampak? Polanya kat situ straight dengan badan dia. Nampak Okay, kemudian timing yang betul, dipukul dan lakukan follow through. Okay. Sekarang kita dah belajar dua kemahiran, iaitu kemahiran memukul dan juga kemahiran servis. Okay, untuk kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran volley. Untuk volley ni, dia ada dua juga, iaitu pukulan volley pepat dan juga pukulan volley kilas. Di mana kedua-dua kemahiran ini digunakan untuk pemain dengan tolakan pendek tanpa ayunan raket ke belakang pada bola yang belum melantun ke tanah untuk mewujudkan tekanan kepada pemain lawan. Maksudnya kemahiran volley ni adalah satu kemahiran ataupun teknik di mana pemain tu melakukan tolakan yang pendek tanpa ayunan raket ke belakang. Maksudnya bola tu datang, dia tak perlu contoh seperti kemahiran memukul tadi, kita perlu ambil lajak tangan tu, kita perlu tarik ke belakang kan. Yang ni tak perlu. Sekadar bola datang tu, kita just tap. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil tap. Just tolakan pendek, kita tap je bola tu supaya bola tu lebih cepat kita balas kepada pihak lawan tu. Dan biasanya volley ni juga kita lakukan tap tu sebelum bola tu melantun ke tanah
di side kita lah, di sebelah gelanggang kita. Jadi apabila pihak lawan tu memukul ke arah kita, bola tu belum melantun ke tanah, kita dah tap bola tu ke arah gelanggang lawan. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan tekanan kepada pemain lawan seperti yang saya cakapkan tadi. Bila kita tap tu, supaya bola tu laju dibalas ke pemain lawan. Jadi pemain lawan tu akan berasa tekanan lah. Bila dia baru je pukul, kemudian bola dah terus datang kepada dia. Maksudnya macam tu lah. Volley ni adalah satu cara untuk mendapatkan poin yang senang lah. Salah satu cara untuk mendapatkan poin yang senang kerana dia pressure pemain lawan tu. Jadi pukulan volley ni sering dilakukan berdekatan dengan jaring dan merupakan satu strategi menyerang pihak lawan. Biasanya kalau seseorang pemain ni dia nak melakukan volley, dia akan berada di depan ataupun tengah-tengah ataupun dekat dengan jaring tu. Jaranglah orang nak buat volley ni duduk bahagian belakang court tu. Jadi walau bagaimanapun, pukulan volley ni boleh juga dilakukan jika pemain berada di tengah gelanggang atau di garisan belakang gelanggang, bergantung pada situasi permainan. Macam itulah saya cakapkan tadi. Maksudnya dia akan berada dekat dengan jaring ataupun berada di tengah gelanggang ataupun di garisan belakang ni biasanya jarang lah. Biasanya kalau volley ni biasa duduk tengah ataupun dekat dengan jaring. Belakang tu boleh buat tapi jarang dilakukan. Okay, ni contoh. Nampak? Dia ready, dia just tap je bola tu. Sama juga dengan kilas. Okay, ni contoh lakuan volley. Nampak bola pihak lawan pukul je, dia terus tap bola tu sebelum bola tu melantun ke tanah. Nampak dia tap. Tengok kedudukan dia. Dia dekat dengan jaring ataupun di tengah-tengah gelanggang. Ni lah contoh lakuan volley. Nampak senang untuk kita dapatkan point dengan lakuan volley ni. Lawan akan pressure lah kat situ. Bila bola ni laju, kita balas. Okay. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita recap balik apa yang telah kita belajar. Iaitu yang pertama tadi adalah tentang pengenalan, di mana kita kenali beberapa kemahiran yang ada dalam permainan tenis ni. Kemudian kita kenali juga gelanggang tenis, di mana ukurannya, saiznya macam mana untuk single ataupun double. Kemudian alatan iaitu raket tenis dan bola tenis, dan juga kasut sukan lah. Kemudian kita belajar tentang kemahiran yang pertama adalah kemahiran pukulan, di mana ada dua, pukulan pepat dan juga pukulan kilas. Yang kedua adalah kemahiran servis, dan yang ketiga adalah kemahiran pukulan volley. Jadi untuk smash dan yang lain-lain kita akan belajar pada waktu yang lain lah, maksudnya kelas yang lain, InsyaAllah. Jika tiada apa-apa masalah dan tiada halangan, kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Jadi sekian saja untuk kelas kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.